Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Amin Taufik. Dan insya-Allah pada hari ini kamu akan mempelajari tajuk Al-Badal. Sebelum meneruskan tajuk Al-Badal, ingin Ustaz menceritakan berkenaan dengan At-Tawabi'. Apa itu At-Tawabi'? At-Tawabi' adalah rukun-rukun yang mengikuti rukun yang lain. Baik, At-Tawabi' mempunyai 4 komponen, terdiri daripada 4 komponen, iaitu yang pertama Al-Badal, yang kedua Al-Atfu, yang ketiga An-Na'tu, dan yang keempat At-Taukid. Pada tingkatan 4 tahun lepas, kamu telah mempelajari An-Na'tu dan Al-Atfu. Pada tingkatan 5 nanti kamu akan mempelajari Al-Badal dan At-Taukid. Seperti mana yang kamu telah pelajari, An-Na'tu, At-Tawabi' mempunyai rukun-rukunnya. Di dalam An-Na'tu mempunyai 2 rukun, iaitu Al-Man'ut dan An-Na'ts. Di mana An-Na'ts mengikuti Al-Man'ut dari segi i'rabnya. Adapun Al-Atfu mempunyai 3 rukun, iaitu Al-Ma'tuf alaih, Atf dan Ma'tuf. Di mana Ma'tuf alaih akan mengikuti Ma'tuf akan mengikuti Ma'tuf alaih dari segi i'rabnya. Dan Badal mempunyai 2 rukun, iaitu Al-Mubdal minhu dan Al-Badal, yang mana Al-Badal akan mengikuti Al-Mubdal minhu dari segi i'rabnya. Dan At-Taukid mempunyai 2 rukun, iaitu Al-Mu'akkad dan At-Taukid, di mana At-Taukid akan mengikuti Al-Mu'akkad dari segi i'rabnya. Sekarang kita akan mempelajari Al-Badal. Okey, kita terus melihat kepada definisi badal. Badal adalah kata nama yang datang selepas satu kata nama, yakni mubdal minhu, dan badal berfungsi sebagai penjelas maksud kepada mubdal minhu atau penerang kepada mubdal minhu. Dalam ayat yang diberikan ini adalah dakhalal ustadzu Amin Taufik al-fasla. Ustaz Amin Taufik telah masuk ke dalam kelas. Perkataan yang biru, yakni al-ustaz, adalah al-mubdal minhu, dan perkataan yang kuning, Amin Taufik, adalah al-badal. Iaitu Amin Taufik, yakni al-badal, menjelaskan makna ustaz yang masuk itu. Ustaz apa? Ustaz Amin Taufik. Jadi sekiranya tiada perkataan kuning, dakhalal ustazu al-fasla, akan menjadikan ustaz telah masuk ke dalam kelas. Ustaz yang mana? Ustaz Amin Taufik yang telah masuk ke dalam kelas. Jadi Ustaz Amin Taufik itu penjelas makna siapakah ustaz tersebut. Sekarang kita lihat jenis-jenis badal. Badal terbahagi kepada 4. Badal al-mutabiq, badal al-ba'd min al-kull, badal al-ijtimal, dan badal al-ghalat. Okey, untuk mengetahui dengan lebih lanjut apakah badal al-mutabiq, kita saksikan, kita lihat contoh-contoh ayat yang diberikan ini. Baik, ayat yang pertama iaitu kata tugas, beserta kata nama khas. Dalam ayat yang diberikan adalah takallama al-mudiru Muhammad Yusri fi al-ijtima' as-sabahi. Pengetua itu yakni Muhammad Yusri telah bercakap di perhimpunan pagi. Baik, sekiranya pelajar-pelajar perhatikan ya, Muhammad Yusri, perkataan yang merah tersebut adalah badal, yang mana menjelaskan nama kepada pengetua tersebut. Nama pengetua tersebut adalah Muhammad Yusri. Jadi Muhammad Yusri adalah
penjelas, badal kepada mubdal minhu yakni al-mudir. Okey, siapakah pengetua itu? Muhammad Yusri. Baik. Ayat yang kedua adalah bagi contoh ayat gelaran dan kata nama khas. Dalam ayat ini diberikan adalah kana asadullahi Hamzah syuja'an. Asadullah iaitu Hamzah adalah seorang yang berani. Baik, sekiranya diperhatikan kepada ayat ini dalam perkataan yang merah yakni Hamzah, Hamzah adalah badal yang mana menjelaskan siapakah mubdal minhu iaitu Asadullah. Okey, untuk pengetahuan pelajar-pelajar, gelaran bagi Saidina Hamzah adalah Asadullah. Okey, kita lihat pula contoh yang ketiga, iaitu dalam ayat yang boleh jadikan isim isyarah dengan kata nama khas. Okey. Hazihi al-madrasatu jamilatun jiddan. Hazihi al-madrasatu jamilatun jiddan. Sekolah ini cantik sangat. Baik. Sekolah, iaitu al-madrasah, perkataan yang berwarna merah adalah badal yang menjelaskan makna ini, iaitu yang berwarna biru, hazihi. Hazihi adalah al-mubdal minhu. Sekiranya kita bercakap-cakap, ya, hazihi jamilatun jiddan. Wah, cantiknya ini cantik sangat-sangat. Apakah makna ini itu? Ini yang dimaksudkan adalah sekolah. Baik. Contoh ayat yang keempat. Tafsil ba'da ijmal yang mana menjelaskan perkataan yang telah sempurna. Uqabilu at-tabibu tabibul asnan. Uqabilu at-tabibu tabibul asnan. Saya akan berjumpa doktor, yakni doktor gigi. Baik, tabibul asnan, doktor gigi adalah al-badal yang menjelaskan siapakah at-tabib yang berwarna biru yang dimaksudkan, yakni tabib yang berwarna biru adalah al-mubdal minhu. Okey, sekarang untuk mengetahui apakah itu badal al-ba'du minal kull, yakni badal sebahagian dari keseluruhan, ia adalah, badal ini adalah huwa juz'un madi minal mubdal minhu fil asya' al-mahsusah wa yattasilu bihi tamir ya'ud ila al-mubdal minhu wa yutabiquhu fit tazkir wat ta'nith wal ifrad wat tathniyah wal jama'. Iaitu badal ini, yakni badal ba'du min kull, adalah sebahagian daripada mubdal minhu dari sudut sesuatu yang boleh dirasai, dengan kata lainnya deria, dan ia perlulah dihubungkan dengan satu kata ganti nama yakni dhamir yang menunjukkan kepada mubdal minhu, dan badal ini perlu mengikut mubdal minhu dari sudut muzakkar, muannas, mufrad, musanna dan jamak. Sekiranya kita perhatikan pada contoh ayat yang Ustaz datangkan ini, ra'aitu as-safinata shira'aha. Ra'aitu as-safinata shira'aha. Saya telah melihat kapal itu layarnya. Saya telah melihat kapal itu layarnya. Dengan kata lain, saya telah melihat layar kapal itu. Baik, yang dilihatnya di sini adalah layar kapal, bukan badan kapal. Hanya layar, bukan badan sebahagian. Baik. Layar adalah perkara yang boleh dilihat, boleh dipegang, boleh disentuh. Itu yang dimaksudkan al-asya' al-mahsusah. Ia boleh dilihat, nampak, ia boleh dipegang, ia boleh disentuh, ia boleh dirasa. Okey. Ra'aitu as-safinata shira'aha. Shira'a adalah badal yang menjelaskan perkataan bagi as-safinah, yakni mubdal minhu.
Ya, okey. Syira' menjadi badal. Kenapa jadi badal? Kerana saya telah melihat kapal itu, tapi bukan satu bentuk kapal, hanya layarnya sahaja. Layarnya. Ya, syira' menjadi badal menjelaskan yang dimaksudkan kapal itu, okey? Dan perlu didatangkan selepas badal, secara wajib adalah dhamir yang refer kepada as-safina, yakni refer kepada mubdal minhu. Okey, itu secara asasnya. Baik, sekiranya kita lihat dari sudut i'rab, perkataan as-safina berbaris atas, yakni mansub. Di apa buktinya? Di belakang as-safinata. Ta-nya berbaris fathah, as-safinata. Jadi badal perlu mengikut mansub, perlu mengikut mubdal minhu dalam keadaan mansub. Yakni badal syira'a. Syira'a. A itu mansub kerana mengikut mubdal minhu. Dan sekiranya kita melihat yang ada di belakang dhamir yang ada selepas badal perlu mengikut mubdal minhu dari sudut muzakkar, muannas, mufrad, musanna dan jamak. Sekarang kalau kita lihat as-safinah adalah mufrad dan dia adalah muannas, mufrad muannas. Jadi dhamir yang ada perlu juga mufrad, yakni mufrad, hiya, dan perlu juga muannas, yakni bukan hu tapi kerana muannas. Okey, sekarang kita berpindah kepada badalul ihtimal. Badalul ihtimal huwa juz'un ma'nawi minal mubdal minhu fil asya' ghairil mahsusa mithlu sifa wa ma ila dhalik wa yattasilu bihi dhamir ya'udu ila al-mubdal minhu wa yutabiquhu fit tadhkir wat ta'nits wal ifrad wat tathniyah wal jama'. Okey, badal ihtimal adalah sebahagian maknawi yang tadi badal mutabiq adalah juz'un madi. Juz'un madi adalah sebahagian yang berbentuk madi, boleh dilihat, boleh nampak, boleh rasa. Juz'un maknawi adalah sebahagian yang tidak boleh nampak dan tidak boleh dirasa. Okey, badal ihtimal ini sebahagian daripada mubdal minhu dalam perkara-perkara yang tidak boleh dirasa, disentuh, seperti sifat, bau-bauan, ruang, warna dan lain-lain. Dan badal ihtimal ini perlu berhubung dengan dhamir, yang mana dhamir ini menunjukkan kepada mubdal minhu. Dan dhamir ini perlu mengikuti mubdal minhu dari sudut muzakkar, muannas, mufrad, musanna dan jamak. Dalam contoh yang didatangkan ini, a'jabani al-mudarrisu syarhuhu. A'jabani al-mudarrisu syarhuhu. Syarahan guru itu mengagumkan aku. Syarahan guru itu mengagumkan aku. Okey, a'jabani al-mudarrisu syarhuhu. Okey, iaitu syarahan guru itu mengagumkanku, menakjubkan. Aku takjub. Dengan kata lain, kalau kata mudahnya, kita terkejut dengan syarahan guru itu, kita kagum dengan syarahan guru itu. Baik, yang dikagum di sini adalah bukan penampilan guru itu, bukan muka guru itu, bukan wajah guru itu, bukan bentuk rupa atau bentuk paras badan guru itu, tetapi yang kagumnya adalah syarahan guru itu, penerangan guru itu. Jadi badal di sini adalah syarah penerangan yang menjelaskan kepada guru itu. Okey, jadi al-mubdal minhu al-mudarris syarhuhu adalah badal. Okey, dan dalam badal ihtimal ini juga perlu secara wajib perlu disusuri dengan dhamir selepas badal, iaitu hu yang refer kepada mubdal minhu. Okey, dari sudut i'rab pula kita perhatikan mudarris
adalah marfu' bid-dhammah. Sinnya berbaris dhammah. Jadi, badal perlu mengikut mubdal minhu. Jadi, badal pun berbaris dhammah pada perkataan ha. Syarhu. Syarhu. Jadi, dia pun mengikut marfu'. Okey. Dhamir yang ada ini juga perlu mengikut mubdal minhu. Sekiranya mubdal minhu itu mufrad, dhamir itu pun mufrad. Sekiranya mubdal minhu itu adalah muzakkar, dhamir yang didatangkan adalah muzakkar. Dalam situasi ayat ini, al-mudarrisu adalah mufrad muzakkar. Jadi dhamir yang didatangkan juga adalah mufrad muzakkar, yakni hu. Okey, kita lihat kategori yang terakhir iaitu badalul ghalat ataupun badalul mubayanah. Al-ghalat dengan kata lain membawa maksud salah. Al-ghalat salah. Apakah dia? Wal badalu yusahhihul mubdal minhu fi khat'i dhikril mutakallim. Yakni badal yang memperbetulkan mubdal minhu dalam kesilapan sebutan orang yang bertutur. Okey. Badal ghalat ini berlaku dalam situasi percakapan. Ia tidak berlaku dalam situasi penulisan. Kerana apa? Kalau salah bertutur, salah bercakap, kita hanya sebut kembali yang betulnya untuk menggantikan kesilapan. Tetapi kalau salah penulisan, kita boleh padam. So, kalau padam tak ada makna lah untuk kita lihat badal tersebut. Okey, dia hanya berlaku dalam situasi percakapan sahaja. Okey, sebagai contoh, wasalat as-sayyaratu al-utubis. Kereta itu telah sampai, bas itu telah sampai. Situasi dia lebih kurang macam tu. Yang dimaksudkan oleh penutur adalah ingin menyatakan bas itu telah sampai, tetapi tersilap cakap kereta itu telah sampai. Jadi diperbetulkan dengan al-utubis. Wasalat as-sayyaratu al-utubis. Begitulah situasi yang boleh diberikan, ya. Jadi, perkataan yang pertama yang silap itu dinamakan sebagai al-mubdal minhu, dan perkataan yang kedua iaitu yang memperbetulkan kesilapan adalah disebut sebagai badal. Okey. Baik, diperhatikan di sini tidak ada diletakkan mana-mana dhamir untuk merefer kepada mubdal minhu, tidak ada dhamir, just simple macam ini. Dan dia perlu dari sudut i'rab dia perlu mengikut badal, mengikut i'rabnya mubdal minhu. Sekarang situasi mubdal minhu adalah marfu' bid dhammah. Pada ta itu ada baris dhammah, jadi badal juga perlu marfu' bid dhammah, iaitu pada huruf sin, su, dia mengikut baris mubdal minhu. Okey, sekarang kita berpindah kepada i'rab. Di sini ustaz datangkan i'rab untuk mubdal minhu dan i'rab untuk badal. Perkataan yang berwarna kuning adalah mubdal minhu dan perkataan yang berwarna merah dalam setiap ayat itu adalah badal. Baik, kita lihat ayat yang pertama. Haula'i at-tullabu azkiya. Perkataan haula iaitu al-mubdal minhu, i'rabnya ismul isyarah mabni 'alal kasri fi mahalli raf'il mubtada wa huwa al-mubdal minhu. Perkataan badal dalam ayat ini adalah at-tullabu. At-tullabu yakni i'rabnya al-badal marfu' bid-dhammah az-zahirah. Ayat yang kedua, kana al-khalifatu Umar fatanan. Kana al-khalifatu Umar fatanan. Okey, Umaru, ya. Kana al-khalifatu Umaru fatanan. Al-khalifatu adalah mubdal minhu, Umaru adalah badal. Okey, al-khalifatu i'rabnya isim kana marfu' bid-dhammah az-zahirah. Umaru i'rabnya al-badalu marfu' bid-dhammah
az-zahirah. Ayat yang ketiga, qara'tul kitab nisfahu. Qara'tul kitaba nisfahu. Al-kitaba adalah mubdal minhu, nisfahu, nisfa adalah badal. Al-kitaba i'rabnya al-maf'ulu bih mansub bil fathah az-zahirah. Nisfa al-badal mansub bil fathah az-zahirah. Okey, macam mana pembelajaran tadi? Best tak best? Jangan lupa subscribe.